Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menziarahi jenazah Allahyarham Yang Amat Mulia Pengiran Putera Negara Pengiran Haji Omar bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong di Kampung Salam Bigar petang kemarin. Allahyarham kembali ke rahmatullah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salehah pada pukul 8.45 pagi ketika berusia 83 tahun. Juga berangkat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyertai sembahyang jenazah yang diimamkan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Allahyarham pernah menjawat beberapa jawatan dalam pasukan polis Diraja Brunei, antaranya Timbalan Pesuruhjaya Polis dan Pesuruhjaya Polis. Allahyarham diangkat menjadi Ksatria 8 dengan membawa gelaran Yang Amat Mulia Pengiran Putera Negara pada 10 Ogos 1972. Allahyarham juga dikurniakan dengan beberapa bintang kebesaran dan pingat kehormatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kianggeh. Sidang Kemuncak ASEAN ke-42 menutup tirainya dengan beberapa isu menjadi tumpuan perbincangan, antaranya usaha-usaha pembangunan komuniti ASEAN, pelaksanaan 5-point consensus dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menghadiri mesyuarat tersebut mencerminkan komitmen padu negara Brunei Darussalam ke arah mencapai hasrat ASEAN untuk kekal relevan sebagai wadah untuk berdialog secara membina. Sorotan Sidang Kemuncak ASEAN ke-42 mengimbas kembali detik-detik bersejarah sepanjang mesyuarat tersebut berlangsung. Dengan ini, saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. We should therefore prioritize matters that will play a vital role in the future of the region, and the key to this, I believe, lies with our youth. We must provide more opportunities and intensify interaction between our youth so that they are able to contribute to our community building efforts successfully. We must therefore continue providing opportunities for our youth to
to harness their potential and contribute towards achieving these goals, as well as in realizing the ASEAN Community Vision 2025. Thank you. We need to preserve and uphold our centrality and cohesiveness in order to ensure that we remain relevant as a platform for constructive dialogue rather than a theater of strategic maneuvering. The development of more joint cooperation projects across our borders will further strengthen supply chains and secure our growth area as a production base for the region. This also highlights the importance of connectivity as a driver of growth and economic activities in BIM IAGA. Mei merupakan tarikh yang diiktiraf sebagai Hari Jururawat Antarabangsa yang disambut setiap tahun bagi meraihkan sumbangan dan jasa murni jururawat terhadap penjagaan dan kesihatan orang lain di seluruh dunia. Tema sambutan tahun ini, Jururawat Kita Ni Masa Depan Kita, menandakan kempen global meningkatkan kesedaran tentang cabaran profesion kejururawatan yang mulia serta kerja jururawat dalam meningkatkan kesihatan global untuk semua. Sempena Hari Jururawat Antarabangsa, kami bawakan kejekalan dan pengorbanan dua jururawat yang berkhidmat di bahagian perkhidmatan onkologi Pantai Jerudong Specialist Center PJSC dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada pesakit kanser. Laporannya bersama Siti Nur Maziah Jini. Dayang Nur Serina Yati binti Awang Haji Damit yang bertugas sebagai clinical charge nurse di bahagian perkhidmatan onkologi PJSC memilih kerjaya jururawat sejak 23 tahun yang lalu setelah terinspirasi melihat bagaimana jururawat menjaga ahli keluarganya dan pesakit di hospital. Melihat mereka dengan penuh dedikasi melayan pesakit dengan sabar, melihat bermacam-macam kerana pesakit tanpa mengira usia, bangsa, agama,
Di sanalah timbul inspirasi saya untuk menjadi seorang jururawat. Berusia 46 tahun, ibu kepada dua cahaya mata ini berkata kerja jururawat lebih daripada sekadar membantu dan merawat orang sakit. Menurutnya, kesabaran adalah kunci utama yang perlu dimiliki oleh setiap jururawat. Hari ini kita untuk berkimu pusingan yang ke-5 lah. Saya mengharap akan lebih ramai lagi remaja atau belia yang akan menceburi bidang kejururawatan. Saya juga ingin menggalakkan semua jururawat untuk menghadiri seminar, CNE, conference di dalam atau di luar negeri untuk mempersiapkan diri sebagai frontliner dalam menangani masalah atau keadaan semasa yang semakin mencabar. Ini kami kena gantung kimu kita. Bagi Dayang Haja Kuzaimah binti Abdul Rahman yang berkhidmat sebagai senior staff nurse di PJAC pula, minat untuk menjadi jururawat timbul saat melihat jururawat yang merawat neneknya sepanjang berada di hospital. So masih lagi di tingkatan 6. So masa tu menolong menjaga beliau di hospital bertahan di hospital KB. So masa tu kami melihatlah macam mana keadaan dan bagaimana jururawat yang bertugas yang memberikan perhatian dan keprihatinan kepada setiap pesakit. So masa tu pun terdetiklah adalah sudah sikit minat. Perasaan belas kasihan terhadap pesakit yang berada dalam jagaannya membuatkan Dayang Haja Kuzaimah terus komited dengan tugas dan sentiasa mengharapkan agar seberat mana sekalipun penyakit yang ditanggung, mereka akan pulih. Segalanya menjadi taruhan bukan sahaja masa tetapi juga kudrat untuk menjamin kesihatan dan kesejahteraan pesakit. Dan saya berharap lebih ramai generasi-generasi muda yang di luar sana memutuskan untuk meneruskan kerjaya dalam bidang kejururawatan. Pada masa yang sama, saya ingin jururawat di negara ini diiktiraf lebih banyak untuk perkhidmatan mereka dalam penjagaan pesakit. Kerana kitalah para jururawat tulang belakang sistem penjagaan kesihatan di negara ini. Jururawat kita, masa depan kita. Selamat Hari Kejururawatan dan Perbidanan Sedunia. Semoga masyarakat di negara ini terus menghormati dan menghargai jasa, bakti serta pengorbanan insan-insan bernama jururawat dan bidan. Bidang kejururawatan antara kerjaya yang mencabar namun ia perlu dilalui bagi memastikan amanah digalas dengan penuh bertanggungjawab. Bidang dan tugasan seseorang jururawat sangat besar dalam menyediakan khidmat unit untuk merawat pesakit di hospital. Sumbangan mereka seiring pentingnya dengan tugasan seorang doktor. Tugasan sebagai jururawat merupakan satu kerjaya yang menitikberatkan beberapa nilai-nilai murni Islam itu sendiri. Pertama, kerjaya jururawat menitikberatkan soal nilai integriti. Kenapa integriti? Kerana jururawat ini adalah personality ataupun seorang yang sentiasa jujur dan menjaga amanah. Menyimpan kerahsiaan, perkara yang berkaitan dengan pesakit. Kemudian yang kedua, kerjaya jururawat juga merupakan kerjaya yang menitikberatkan nilai kesabaran yang tinggi. Kenapa? Kerana jururawat ini, dia akan menghadapi berbagai jenis manusia. Kemudian yang ketiga ialah kerjaya jururawat juga menitikberatkan soal keluruhan ataupun kasih sayang yang luhur. Kenapa? Kerana jururawat, mereka ini akan merawat pesakit itu seperti mana mereka akan memberikan kasih sayang yang sepenuhnya. Tidak akan ada unsur pilih kasih. Dan yang keempat, kerjaya jururawat juga menerapkan skill komunikasi yang tinggi. Kenapa? Kerana jururawat ini, di samping mereka merawat, menjaga pesakit, mereka juga berperanan sebagai pemberi nasihat.
Sempena Hari Jururawat Antarabangsa, Glen Eagles JPMC mengadakan acara bersama ibu bapa dan kanak-kanak Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam di Bengkurong. Acara antara lain diisikan dengan aktiviti pendidikan penjagaan kebersihan dengan jururawat dari Glen Eagles JPMC bersama ibu bapa dan kanak-kanak Pusat Ehsan. Selain itu, taklimat mengenai bantuan asas perubatan juga diberikan. Semasa di temu bual RTB, Director of Nursing di Glen Eagles JPMC menjelaskan acara bertujuan berkongsi sama dengan orang ramai mengenai peranan penting yang dimainkan oleh profesional penjagaan kesihatan. Kita kali ni choose this institute because usually semua nak pergi dekat adult, right? Orang dewasa and all that. So but this time we want to take the challenge and be with them to the special need and tengok macam mana kita boleh deliver our mission to them. Selalunya kanak-kanak yang special need ni, they are very scared dan takut pada hospital. So kali ni kita nak make sure diorang rasa mesra dengan kita and dapat tahu yang hospital is not so bad. It's also a friendly environment. Air merupakan sumber kehidupan yang paling berharga dan menjadi asas kehidupan kepada semua makhluk yang hidup. Ia juga merupakan nikmat terbesar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di negara Brunei Darussalam, kita sangat beruntung kerana dikurniakan dengan sumber air bersih yang mencukupi untuk kegunaan rakyat dan penduduk. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Kepentingan Air dalam Kehidupan. Oleh yang demikian, dengan nikmat air yang kita terima, sama-samalah kita bersyukur dengan mengamalkan sikap berjimat cermat ketika menggunakannya. Ini kerana berjimat cermat adalah satu amalan yang mulia. Sesungguhnya pihak kerajaan telah menyediakan prasarana dan kemudahan air yang bernilai berjuta-juta ringgit untuk membersih, merawat dan membekalkan air ke rumah-rumah dan premis-premis di negara ini. Akan tetapi, sama ada kita sedar ataupun tidak, kita seakan kurang menghargai nikmat air kerana buat masa ini, ia masih mudah diperolehi. Akibat kurang menghargai nikmat air, terdapat sebilangan orang yang membazirkan air dengan menggunakannya lebih dari kadar yang diperlukan. Ulama sepakat mengatakan bahawa membazir air merupakan suatu perbuatan yang ditegah, walaupun pada ketika itu air banyak dan mudah diperolehi. Sifat membazir secara umumnya adalah satu sifat yang dicela. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai orang-orang yang membazir dan berlebih-lebihan. El Nino ialah fenomena yang berlaku apabila suhu permukaan laut di kawasan tropika Lautan Pasifik menjadi lebih panas daripada biasanya. Ia juga dikenali sebagai fasa panas sekitaran El Nino Southern Oscillation. Fenomena ini berlaku setiap 3 ke 7 tahun secara purata dan cenderung memuncak semasa musim sejuk hemisfera utara Disember hingga Februari. Semasa episod El Nino, gangguan sementara terhadap corak cuaca tempatan dijangka berlaku di seluruh dunia, termasuk di negara Brunei Darussalam. Kesan El Nino kepada negara ini termasuk aktiviti hujan yang berkurangan dengan peningkatan suhu udara dan kelembapan relatif yang rendah. Keadaan cuaca kering dan panas dijangka berlaku dalam beberapa bulan yang akan datang dengan kemungkinan peningkatan suhu maksimum harian mencecah 34 darjah Celsius atau lebih pada waktu petang. Cuaca panas melampau atau biasa dikenali sebagai kejadian gelombang haba di negara Brunei Darussalam cenderung berlaku semasa episod El Nino. Ia berlaku apabila suhu maksimum harian merekodkan sekurang-kurangnya 35 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Kejadian cuaca panas melampau terakhir berlaku di negara Brunei Darussalam pada 28 hingga 30 September 2019. Mengambil kira kemungkinan berlakunya El Nino, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam menasihatkan orang ramai supaya mengambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan serta mematuhi garis panduan daripada Kementerian Kesihatan berhubung dengan keadaan cuaca panas. Keadaan cuaca akan terus dipantau dari semasa ke semasa dan akan mengeluarkan nasihat dan amaran cuaca jika perlu. Maklumat, nasihat dan amaran cuaca terkini boleh diterima dengan lebih mudah
melalui aplikasi bimbit Brunei WX. Selain itu, maklumat cuaca terkini juga boleh diperolehi dengan menghubungi talian cuaca 114 atau melayari laman sesawang www.met.gov.pn. Majlis pengundian dan pemilihan calon penghulu mukim Brakasbi berlangsung selama 2 hari sehingga Ahad ini. Pengundian dan pemilihan berlangsung di Dewan Kemasyarakatan 1 Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan. Calon penghulu mukim Brakasbi Haji Said Muhammad Yassin bin Haji Said Anayatullah Shah. Undian melalui aplikasi undi PMKK boleh dibuat sehingga Ahad ini pukul 3 petang. Keputusan hasil undian akan diumumkan esok. Sukan Perkembangan Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-32 di Kemboja. Negara Brunei Darussalam meraih pingat emas kedua kemarin melalui sukan wushu lelaki bagi 2 kategori gabungan iaitu Tai Chi Chuan dan Tai Chi Chuan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan penyampaian pingat kepada atlet negara dalam acara tersebut. Dalam acara tersebut, atlet negara Hosea Wong Zeng Yu mengutip 9.646 mata. Sementara itu, atlet wushu wanita negara Basma Lashkar merangkul pingat gangsa bagi 2 kategori gabungan yang sama. Dengan itu, kontingen negara kini mengutip 2 emas, 1 perak, 6 gangsa.